Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So alhamdulillah. So bertemu lagi kita insya-Allah pada pagi ini. So kita sambung lagi program kita, program Asah Minda kita. So apa khabar anda semua pada pagi ini? So saya doakan anda terus sihat insya-Allah, bersama keluarga, bersama orang yang tersayang insya-Allah. So hari ini kita nak teruskan lagi program kita, program Asah Minda. Insya-Allah kita sama-sama akan cuba untuk kita bincangkan, kita kupas sama-sama bagaimana untuk kita terus usahakan atau untuk kita lonjakkan ekonomi kita, untuk kita pastikan bahawa kita sentiasa berada dalam keadaan bersedia. InsyaAllah kita nak supaya kita sentiasa terus boleh mencorak langkah kita. Okey. So alhamdulillah semalam saya dah ceritakan lebih kurang tentang bagaimana sebenarnya kita menjalani kehidupan sebagai seorang kontraktor. Macam mana kita nak usahakan, kita nak jadikan kita sebagai seorang kontraktor yang bijak dan berjaya insya-Allah. Okey, so hari ini kita nak teruskan lagi bicara kita tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita, yang pastinya insya-Allah itu adalah niat saya untuk memberi idea kepada anda semua, untuk mencetuskan idea, untuk mengasah minda anda semua, supaya insya-Allah anda boleh bina langkah anda sendiri, bina langkah kejayaan anda sendiri insya-Allah. Hari ini kita nak teruskan macam mana kita nak bina sistem dalam perniagaan kita. Sangat penting sebenarnya kita nak bina sistem dalam perniagaan kita. So semalam saya dah ceritakan bagaimana sebenarnya dalam bidang construction bagaimana sebenarnya kita perlu mencorakkan, atau bagaimana kita mesti kena ada prinsip dalam kita menjadi sebagai seorang kontraktor. Okey, so antara semalam yang saya kongsikan dengan anda ialah bagaimana saya nyatakan dalam construction, dalam kita menjalani kontrak, kita melaksanakan kerja-kerja kontrak, perkara utama yang perlu ialah kita kena pastikan bahawa kita tidak dibuli. Kan? Sangat penting. Bila kita nak buat kerja kontrak ini, kita kena pastikan kita jangan dibuli. Okey, so saya harap anda semua faham apa maksud perkataan bully yang ada dalam bidang construction ini, ataupun dalam bidang yang kita namakan sebagai kontrak ini. Okey, dan perkara utama yang kita kena pastikan ialah kita kena pegang rajanya. Apakah rajanya? Rajanya ialah documentation. Okey, so dalam bidang kontrak, perkara paling penting yang kita kena pastikan ialah documentation. Itulah rajanya yang akan menguasai kontrak. Sejauh mana kita boleh memperkemaskan dokumen kita, itulah yang akan menentukan kejayaan kita dalam bidang kontrak. Kerana kalau kita tak kemas dalam bidang dokumen, kita akan mudah dibuli. Okey? Kemudian kita kena pastikan dalam dokumen ini yang paling penting ialah kita punya letter of award, LA kita, surat tawaran kerja kita. Baik kita sebagai main con maupun kita sebagai subcon. Kita kena pastikan kita panggil letter of award. Surat tawaran kerja mesti kena ada. Okey. Kemudian kita kena pastikan kita kena memahami kerja kita dengan jelas. Apa juga ada grey area, ada area-area yang agak kurang jelas, kita kena jelaskan. Kita kena minta penjelasan yang jelas. Kita tak nak kita buat dalam keadaan
kita suka-suka kita ataupun kita ikut kepala kita, tak boleh. Kita kena tengok apa kehendak kontrak, apa kehendak apa kehendak lukisan construction drawing, apa kehendak speknya. Okey. Kemudian kita juga kena pastikan yang kita kena sentiasa ada schedule. Mesti kena ada schedule. Schedule maknanya jadual kerja kita. Kita mesti kena tahu apa kerja yang kita patut mulakan dahulu. Apa kerja yang terlibat dengan interfacing works. Apa juga kerja juga yang akan mengakibatkan kelambatan dalam kerja-kerja kita. Kita kena determine awal, yang kita namakan sebagai critical path. Okey, so semua ini insya-Allah dalam CPM kita kena wujudkan, kita kena jelaskan. Kemudian perkara penting juga yang kena pastikan ialah kita kena, bila mana kita buat kerja, kita kena tahu macam mana nak buat claim, tuntutan progress kerja kita, di mana kita kena ada certificate of payment. Jangan mengkon kita bayar kita ikut suka mereka saja, atau pihak yang memberi tender kepada kita, yang beri kontrak kepada kita, bayar ikut anggaran mereka sahaja. Tak boleh. Dia mesti kena keluarkan certificate of payment. Kita kena pegang. Okey. Kemudian kita juga kena pastikan kita kena buat penyerahan projek kita dalam keadaan yang teratur. Supaya tidak timbul kita panggil perkara-perkara yang tertinggal dalam kontrak kita. Kita nak bila mana dalam kontrak kita, bila mana kita serahkan projek, kita mesti kena serahkan sebagaimana yang dikehendaki dalam kontrak kita. Kemudian selepas pada kerja-kerja siap, kita kena pastikan bahawa kita melaksanakan kerja-kerja dalam DLP, Defect Liability Period, sama ada 6 bulan, setahun setengah, 2 tahun. Kita kena pastikan. Okey. Terima kasih Cik Ismail kerana bersama dengan saya pada pagi ini. Dan saya jemput anda semua untuk jemput rakan-rakan yang lain untuk kita bersama pada pagi ini, untuk kita kupas isu-isu yang dekat dengan kita, untuk kita cambahkan minda kita. Okey. Kemudian kita kena pastikan bila mana kita dah buat kerja-kerja dalam defect liability period, kita kena dapatkan dipanggil CMGD. Semalam saya tak sebut. CMGD itu sertifikat siap membaiki kecacatan. Okey. Bila kita kena ada sijil siap membaiki kecacatan CMGD ini, maka disitulah barulah complete kontrak kita. Barulah kita panggil sempurna complete ataupun sempurna kontrak kita. Jadi kita dah boleh lepas tangan bila mana kita dah habis CMGD tadi. Okey, so itu adalah bagaimana kita nak laksanakan kontrak, atau bagaimana untuk kita laksanakan kerja-kerja dalam bidang construction. Okey, so hari ini sebagaimana yang saya janjikan, saya nak pergi kepada langkah satu lagi, iaitu bagaimana kita nak mencuburi bidang bisnes lain. Sebenarnya dalam saya faham dalam bisnes ini, kalau kita boleh rangkumkan, dia ada tiga kelompok besar. Pertama perkhidmatan. Dalam perniagaan kita namakan dia adalah perkhidmatan. Servis, contoh kita sebagai konsultan, kita sebagai juru perunding, itu adalah perkhidmatan. Okey. Kedua adalah bidang retailing, ataupun kita menghasilkan produk. Ada barangan yang kita jual, itu adalah retailing. Dan yang ketiga adalah kontrak itu sendiri. Sebab kontrak sangat berbeza dengan perniagaan perkhidmatan dan juga perniagaan retailing. Dalam bidang construction, dia punya skill ataupun dia punya ilmunya berbeza. Sangat berbeza sebenarnya. Hampir berapa lama ya? Saya berkurang 20 tahun lebih sebenarnya saya berada dalam bidang construction ini. Sepanjang saya berada dalam construction ini, bila saya bandingkan dengan perniagaan perkhidmatan
dan juga perniagaan retailing, produk yang terlibat produk. So cara dia agak berbeza. Bagaimana kita nak mengurus dan juga bagaimana kita nak execute perkara tersebut, perniagaan tersebut, dan juga yang paling penting bagaimana kita nak menempatkan perniagaan kita. Itu juga berbeza. Okey, so hari ini saya nak kongsikan dan saya nak buatkan sedikit perbandingan supaya anda nampak bahawa ilmu dalam bidang construction dengan ilmu dalam bidang retailing dan juga perkhidmatan berbeza, terutamanya bila mana kita nak dapatkan, kita panggil income kita. Kita nak dapatkan income kita. Kerana income dalam bidang kontrak pastinya datang bila mana kita ada projek, bila mana kita ada kontrak. Apatah lagi kalau kita sebagai kontraktor yang terlibat dengan kerja-kerja tender dengan pihak kerajaan, dengan pihak swasta ataupun sebagainya, pastinya kerja kita yang paling utama ialah bagaimana kita nak dapatkan kontrak tersebut, bagaimana kita nak memenangi tender tersebut. Dia kurang terlibat dari sudut marketing luaran. Dia lebih kepada bagaimana kita pricing, bagaimana kita dealing, bagaimana kita approach kita punya yang mengeluarkan tender, pihak-pihak yang mengeluarkan tender. Jadi dia berbeza dengan retailing. Retailing mungkin kita terlibat direct dengan customer kita. Jadi kita kena perkenalkan produk kita yang kita namakan ianya adalah marketing. Dalam marketing ada lagi branding, dan banyak lagi sebenarnya. Sebab itu saya katakan ilmu dalam bidang construction dengan ilmu dalam bidang retailing dan perkhidmatan dia agak berbeza. Perkhidmatan dan retailing juga berbeza kaedahnya. Malahan dalam bidang perkhidmatan ada sekatan-sekatan tertentu yang tidak boleh dibuat seperti mana retailing. So inilah perbezaan-perbezaan yang kita kena tahu. Bila mana kita nak memilih bidang apa sebenarnya yang kita nak laksanakan bisnes kita. Kita nak jalankan bisnes dalam bidang apa sebenarnya. Okey. So hari ini saya nak kongsikan dengan anda tentang saya nak ceritakan, saya nak kongsikan tentang perjalanan saya seterusnya. Supaya dalam perjalanan saya tadi sebenarnya di situ sebenarnya saya boleh kongsikan dengan anda sedikit sebanyak bagaimana sebenarnya dari sudut perjalanan tadi dengan kita panggil reality ataupun kita nak panggil sebagai teori dalam bisnes itu sendiri. Okey. So dalam tempoh saya melaksanakan bidang kontrak, sebenarnya bila mana saya memang dah ada G7 kelas A dan bidang kontraktor ini. Tapi bila sampai satu peringkat sebenarnya saya cuba untuk diversify. Saya cuba untuk cambahkan perniagaan saya. Waktu itu saya cambahkan perniagaan saya dalam bidang bengkel kereta. Okey, saya cambahkan perniagaan saya dalam bidang bengkel kereta. Dan juga satu lagi saya cambahkan dalam bidang food and beverage, dan bidang F&B, iaitu saya ada food court. Dan satu lagi saya cambahkan dalam bidang rekreasi, saya ada futsal, gelanggang futsal. Dan satu lagi saya cambahkan dalam bidang fashion, saya juga ada butik. So ini antara 4 cabang bisnes yang saya cuba cambahkan dalam mana waktu saya masih berada dalam bidang construction, tapi dalam masa yang sama saya cuba bina bisnes yang lain. Di sini sebenarnya yang saya nak kongsikan dengan anda ada beberapa perkara yang saya buat betul dan perkara yang saya tak buat betul. Jadi itulah sebenarnya motif ataupun tujuan perkongsian saya ini. Sebab saya nak memberi at least orang kata sedikit panduan kepada anda tentang bagaimana sebenarnya kita nak mengatur atau bagaimana sebenarnya untuk kita nak langkah pertama, bagaimana kita nak bina sistem dan juga nak bina langkah kita untuk kita jalani perniagaan kita. Kerana keempat-empat cabang bisnes saya tadi sebenarnya dia agak berbeza.
Berbeza daripada sudut operasinya, berbeza dari sudut orientationnya. Okey, so di sinilah sebenarnya apa yang saya ingin kongsikan dengan anda, supaya anda, kalau perkara betul anda boleh ikut, dan perkara yang tak betul sebenarnya anda perlu elakkan juga. Sebab dalam kita nak menjalani perniagaan sebenarnya, perkara yang paling mahal ialah kita cuba elakkan daripada kita langgar dinding banyak kali. Itu perkara mahalnya. Kerana dalam bisnes, kalau kita langgar dinding banyak kali sebenarnya, sangat dikhawatiri kita akan tewas. Sebab bila kita langgar dinding banyak kali sebenarnya, dia menyebabkan kita akan menjadi lebih buntu, dan yang lebih parah lagi ialah ianya melibatkan kos. Melibatkan kos. Melibatkan duit. Kerana kalau kita langgar dinding, kalau agak-agak kosong saja, boleh tahan lagi. Tak melibatkan kos. Tapi kalau ianya melibatkan kos, maka kat situ sebenarnya ramai yang tewas. Yang boleh menyebabkan kita tutup bisnes, yang boleh menyebabkan kita akan dijatuhkan bankrupt. Itu yang bahayanya dalam perniagaan ini. Sebab itu, untuk kita menjalani kehidupan sebagai seorang peniaga, kita kena ada ilmu, dan juga kita kena ada panduan. Orang yang boleh memberi kita panduan, ataupun kita kenali sebagai mentor. Sangat penting. Sebab kita nak elakkan daripada kita langgar dinding. Okey. Okey, so dalam masa yang sama saya jemput anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan kita di luar sana. InsyaAllah semoga kita dapat memberi lebih banyak manfaat kepada rakan-rakan kita di luar sana. Rakan-rakan dalam TikTok, sebab saya live dalam TikTok dan juga FB, di mana dalam FB page My Life Roza HQ dan juga TikTok My Life Roza HQ. So anda boleh tolong kongsikan supaya semoga dengan perkongsian saya ini dapat membantu rakan-rakan kita, sahabat handai kita, supaya mereka tidak melangkah dengan langkah yang salah, dengan langkah yang sumbang, yang boleh menyebabkan terhantuk dia ke dinding. Kita tak nak bila mana kita gairah untuk kita melaksanakan perniagaan, tetapi kita tersalah. Kita tersalah langkah, menyebabkan kita tersadung kaki kita, menyebabkan kita boleh tersungkur. Okey. So program kita ini insya-Allah saya akan cuba jalani setiap pagi. Kita akan buat setiap pagi dalam waktu lebih kurang pukul 6.30 lebih sikit, selepas subuh. Biasa subuh insya-Allah, alhamdulillah saya balik daripada masjid, sempat lebih kurang dalam waktu macam ni kita akan bersama, dan mungkin sehingga pukul 7. Saya ambil masa sekejap saja untuk bersama dengan anda, untuk saya kongsikan sedikit pengalaman saya, untuk supaya boleh menjadi sedikit panduan kepada anda semua insya-Allah. Okey. So saya nak kongsikan dengan anda hari ini ialah tentang bagaimana saya cuba diversify perniagaan saya dalam bidang selain daripada bidang construction. Kerana main bisnes saya adalah bidang construction. Pada awalnya saya menjangkakan bahawa perniagaan ini semuanya sama. Itu pada awalnya. Saya menjangkakan, saya ingat perniagaan ini semua sama. Kan rupanya sangat berbeza. Bagaimana saya menguruskan construction dengan saya menguruskan perniagaan yang baru saya nak bentuk ini sangat berbeza sebenarnya. Ilmu saya dalam bidang construction sebenarnya tak cukup untuk menampung saya untuk saya menguruskan perniagaan yang lain. Sebab kaedah pengurusan dalam bidang construction dia berbeza dengan pengurusan atau pelaksanaan perniagaan lain. Jadi janganlah kita merasakan bahawa kita dah berniaga lama dalam bidang construction ataupun kita ada duit, kita boleh buka perniagaan ikut suka kita. Sebenarnya sangat salah. Sebab itu ada setengah orang kata duit bukanlah penentu kejayaan dalam perniagaan. Duit bukanlah penentu kejayaan dalam perniagaan.
Tidak boleh, tak ada orang yang boleh jamin anda ada duit, anda ada banyak duit, anda boleh berjaya dalam mana-mana perniagaan. Belum tentu. Sebab itu, saya sendiri mengakui bahawa walaupun saya mampu untuk saya bina perniagaan lain, contoh dalam bidang bengkel, saya ada 2 pintu. Dan bidang perniagaan bengkel ni agak besar. Saya buka bengkel. Sehingga kan dalam situ saya boleh buat servis enjin, dan juga dalam masa sama saya boleh buat servis aircon. Cuma servis tayar je saya tak buat. Yang lain semua saya buat. Cat body itu tak buat lah. Jadi so saya merasakan pada permulaannya mungkin mudah. Kita buka bengkel, kemudian saya menyangkakan orang akan berderu-deru datang hantar kereta dia kepada saya. Rupa-rupanya silap. Silap besar rupanya bila kita buat bisnes dalam keadaan kita tak bersedia, dalam keadaan kita tidak berilmu. Jadi insyaAllah sebenarnya saya akan kongsikan dengan anda detail sebenarnya bagaimana sebenarnya kaedah atau bagaimana sebenarnya apa yang saya buat betul dan apa yang saya buat salah dalam saya melangkah menjalani kehidupan sebagai seorang peniaga dalam bidang yang lain selain daripada bidang construction. Okay, so oleh kerana saya janji saya akan tamatkan sebelum pukul 7. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari besok insyaAllah pukul 6.30 pagi saya akan bersama dengan anda, dan kita akan kongsi-kongsikan terus pengalaman saya bagaimana saya memulakan perniagaan dalam bidang lain, dalam bidang selain yang lain daripada bidang construction. Okay, so sampai bertemu lagi insyaAllah besok. Sekian daripada saya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.